Selamat petang, salam sejahtera. Sudah lama kita menunggu berita daripada Rafizi Ramli. Lama Rafizi Ramli tidak kebersiaran, lama juga Rafizi Ramli tidak memberikan apa-apa komen berkaitan dengan kerajaan perpaduan yang telah ditubuhkan oleh Anwar Ibrahim. Dan yang lebih menarik lagi, lama juga Rafizi Ramli tidak menjawab apa-apa spekulasi, apa-apa pertanyaan panas yang dilemparkan kepada bosnya yaitu Anwar Ibrahim, dan selepas dilantik menjadi Menteri Menteri Ekonomi. Hari ini tiba-tiba Rafizi Ramli tampil memberikan penjelasan yang kita tunggu-tunggu. Saya secara pribadi memang saya tunggu-tunggu penjelasan daripada Rafizi Ramli ini. Oke, sebelum saya memberitahu kamu apa penjelasan daripada Rafizi Ramli ini, tolong kiranya tekan butang subscribe dulu untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Akhirnya, Rafizi Ramli bersuara mengenai kerajaan perpaduan. Ramai orang kata kerajaan perpaduan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ini ialah kerajaan yang luar tabi'i. Ada juga kerajaan yang ini dikatakan kerajaan zina. Ada juga yang kata ini adalah kerajaan DAP. Ramai juga ini adalah kerajaan Anwar Ibrahim. Ramai yang kata ini adalah kerajaan yang lemah, yang tak stabil, yang akan tumbang bila-bila waktu saja. Tapi, ikuti terus ulasan kali ini karena Anda akan tahu sebenarnya apakah itu kerajaan perpaduan yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Saya rasa selepas mendengar dan selepas membaca keterangan daripada Rafizi Ramli ini, barulah kita faham kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap teguh berdiri mempertahankan kerajaan perpaduan ini. Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Muhammad Rafizi Ramli akhirnya bersuara mengenai kerjasama Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional setelah lebih seminggu kerajaan perpaduan ini dibentuk. Menteri Ekonomi itu menyifatkan keputusan PRU15 lalu sebagai unik. Ekoran telah mendesak semua pihak yang bersengketa dalam politik sebelum ini duduk semeja dan mengutamakan rakyat. Keputusan PRU15 yang lepas unik apabila tiada gabungan yang dapat membentuk kerajaan secara majoriti dan menyebabkan Perikatan Nasional PN atau PH tidak boleh membentuk kerajaan tanpa penyertaan Barisan Nasional, kata beliau lagi. Kebuntuan itu hanya ada jalan keluar apabila Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong menitahkan gabungan-gabungan politik membentuk kerajaan perpaduan. Pada masa sama, Perikatan Nasional awal-awal sudah menolak sebarang kerjasama dengan PH untuk membentuk kerajaan. Sebab itu dalam satu borang, mereka iaitu Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang terus menulis tidak bersetuju di atas draft persetujuan untuk membentuk kerajaan perpaduan. Saudara-saudara, dalam pada itu, Perikatan Nasional bertindak tidak jujur apabila mengaku mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan, sedangkan perkara itu merupakan ulang tayang kepada langkah Sheraton. Kegagalan Perikatan Nasional untuk mencuri ahli parlimen menyebabkan gabungan itu tidak berpuas hati. Seterusnya menggelarkan kerajaan perpaduan dengan pelbagai panggilan dan akan berterusan lagi mencari panggilan-panggilan, mencari istilah-istilah untuk kerajaan perpaduan ini, dan dijangka ia akan berlarutan sehingga beberapa minggu lagi akan datang. Rakyat yang marah dengan pembentukan kerajaan kerana mereka mahu kerajaan yang didominasi oleh wakil rakyat. Menteri-menteri Melayu secara besar sepatutnya bawa bersabar dan tanya balik kepada Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang, katanya. Bukankah tindakan menolak titah tuanku yang di Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan bertentangan dengan kempen Perikatan Nasional yang mahu menjaga orang Melayu dan institusi orang Melayu?
Kenapa mahu membentuk kerajaan dengan mencuri ahli parlimen parti lain, sedangkan rakyat telah memberi isyarat jelas menolak pengkhianatan politik seperti yang berlaku dalam langkah Sheraton. Apapun mengundi dan meluluskan. Apa guna mengundi dan meluluskan undang-undang itu, parti lompat parti, kalau undang-undang itu dibuang kerana nafsu mahu menjadi kerajaan? Sekali lagi saya ulang, apa guna mengundi dan meluluskan akta anti lompat parti kalau undang-undang itu dibuang kerana nafsu mahu menjadi kerajaan? Sementara itu, Rafizi juga menjelaskan kedudukannya sebagai perunding yang menyelaras kerajaan perpaduan sebelum ini, menghalangnya dari mengeluarkan sebarang kenyataan ekoran terikat dengan kerahasiaan rundingan. Jika kita perunding, kerahasiaan rundingan adalah sangat penting agar tidak merumitkan keadaan, kata beliau. Buat masa sekarang, nasihat Rafizi kepada semua supaya mengutamakan rakyat. Mementingkan rakyat bermakna, memberi kestabilan politik agar kerajaan ini kekal sehingga 5 tahun dan ada peluang untuk melaksanakan dasar yang berkesan, membantu rakyat tanpa perlu ada banyak gangguan. Matlamat kerajaan yang diundi oleh rakyat adalah untuk memperbaiki ekonomi supaya kehidupan harian rakyat menjadi lebih baik, kata Rafizi lagi. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya tentang penjelasan Rafizi Ramli berkaitan dengan kerajaan perpaduan ini ialah apabila beliau menjelaskan bahawa awal-awal lagi Perikatan Nasional sudah menolak sebarang kerjasama dengan PH untuk membentuk kerajaan. Sebab itu dalam satu borang, Anhad Muhyiddin dan Hadi terus menulis tidak bersetuju di atas draft persetujuan bagi membentuk kerajaan perpaduan tersebut. Oleh sebab itu, yang perlu ditanya ialah kepada Muhyiddin Yassin. Rafizi juga mengatakan bahawa Perikatan Nasional sebenarnya tidak jujur apabila mengaku mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan, sedangkan perkara itu merupakan ulang tayang ketika langkah Sheraton yang mana Perikatan Nasional cuba mencuri ahli parlimen daripada UMNO untuk menyebabkan gabungan itu menjadi kerajaan, dan itu membuatkan mereka gagal kerana gagal mendapatkan sokongan tersebut, akhirnya tidak berpuas hati dan seterusnya menggelar kerajaan perpaduan sebagai kerajaan yang luar tabii, kerajaan zina, kerajaan yang gagal dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama menyokong kerajaan perpaduan ini terlebih dahulu. Sehingga waktunya kalau masih gagal, kita undi lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.